Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam Rihlah Ibnu Battutah dan COVID-19 siri ke-6. Dalam siri kali ini kita akan berbincang tentang ikhtisar kedua, iaitu perjalanan 15 tahun seterusnya Ibnu Battutah 1332 hingga 1347 Masihi. Dan negara ataupun benua yang beliau lawati ini meliputi Turki, iaitu Asia Kecil, sehingga ke Laut Hitam dan sehingga ke China. Jadi sebelum ke China itu beliau telah mengembara ke um, uh, India, Sind dan Asia Tenggara. Hadirin hadirat dan rakan-rakan anak-anak yang saya muliakan, selepas menunaikan ibadat haji, Ibnu Battutah telah menuju ke Jeddah dan kemudian berlayar ke pelabuhan Ra'su Dawair. Selepas daripada itu beliau telah mengikuti jalan darat untuk ke Aizab dan kemudian Humaithira dan seterusnya menyeberang Sungai Nil untuk menuju ke kota Asna, Arman, Aksur, kota Kus dan kota Qina. Daripada situ beliau menuju ke Kahirah dan masuk ke negeri Syam mengikut jalan Balbais. Jadi seperti yang telah disebutkan sebelum ini, tempat pertama yang dituju selepas masuk ke Syam ialah Gaza ataupun semenanjung Gaza sekarang ini. Beliau ditemani oleh rakan karib beliau, Abdullah ibnu Abi Bakar ibnu Al-Farhan At-Tuzari Al-Haji. Jadi sahabatnya ini telah bersama-sama dengan beliau daripada mula perjalanan ini sehingga 5-6 tahun kemudian, iaitu sehingga mereka keluar daripada negeri India. Selepas melalui kota Gaza, Al-Khalil, Baitul Maqdis, beliau terus ke Laziqiyah. Dan di Laziqiyah ini Ibnu Battutah menaiki suatu kapal yang bernama Qurqur. Qurqurah ini ialah kapal yang panjang dan besar dan sangat sesuai untuk menuju ke negeri Turki. Dan Turki pada waktu itu dipanggil Biladur Rum. Ia dikenali sedemikian kerana merupakan sebuah negeri Rom pada waktu dahulu. Dan daripadanya terbentuk Rom lama serta Yunani sebelum dikuasai oleh orang Islam. Jadi kalau kita baca Rihlah Ibnu Battutah ini, kita dapat fahami bahawa apabila disebut Rom itu, maka ia lebih pada merujuk kepada non-Muslim di Turki. Tapi bila disebut Turki, maka itu ialah Turki yang penganutnya itu beragama Islam. Nanti kita akan lihat bagaimana terjadinya demikian. Jadi kata Ibnu Battutah, negeri Rom ini ialah merupakan negeri yang tercantik di dunia. Penduduknya memiliki rupa paras paling indah, paling bersih berpakaian, memasak makanan yang paling lazat dan paling lemah lembut. Sehingga katanya ada pepatah yang mengatakan, keberkatan adalah di Syam dan lemah lembut adalah di Rom. Maksudnya ialah di Turki lah. Dan permulaan bagi negeri Rom yang mula-mula beliau tempuhi ialah kota Alayah. Jadi di sini katanya penduduknya bermazhab ahli sunnah wal jamaah dan mazhab fiqh mereka ialah Hanafi. Walau bagaimanapun kata Ibnu Battutah, mereka ini gemar menghisap hashish, sejenis dadah, dan tidak rasa bersalah dengannya. Jadi Ibnu Battutah agak sedikit muskil di sini. Kota Alayah ini ialah kota besar yang terletak di pantai dan didiami oleh orang Turkuman. Dan kota ini dikunjungi oleh mereka yang berdagang daripada Syam, Mesir dan Iskandaria. Dan daripada kota Alayah ini, tempat tujuan yang seterusnya ialah kota Anatolia. Dan yang menariknya ialah kita ada dua kota di sini yang diasaskan oleh dua beradik perempuan. Satunya ialah Antalya di Turki. Nisbah kepada wanita yang mengasaskan ataupun yang mula-mula tinggal di kota ini, membuka dan tinggal di sini. Antalya ini di Turki dan adik beradik perempuannya ialah Antakya, iaitu di Syam. Di Syam. Jadi mereka ini adalah dua beradik yang membuka dua tempat yang berbeza. Satu di Turki dan satu lagi di Syam. Antalya, Antakya. Antakya ini ialah Antioch. Manakala Antalya ialah Anatolia, itu di Turki yang dituju oleh Ibnu Battutah. Di sini
kaum-kaum muslimin, Yahudi, mereka yang beragama Kristian, raja dan pengawal dia serta umat muslimin ini mereka tinggal bersama tetapi di dalam kubu masing-masing yang berbeza. Dalam erti kata lain, keselamatan itu dijamin dengan cara apabila tembok-tembok yang mereka duduki mengikut kumpulan masing-masing ini ditutup pada malamnya, dan mereka yang lain daripada kubu itu yang mendiami tempat lain tidak dibenarkan masuk pada malam hari. Mungkin ini caranya mereka menjaga keselamatan dan mengelakkan daripada berlakunya perang yang tidak diingini. Dan satu lagi yang perlu disebutkan ialah di Turki ini bermula daripada Alaya, Anatolia ini sehinggalah ke Istanbul, terdapat satu organisasi pemuda yang dinamakan sama ada pemuda-pemuda akhiyah ataupun fityan. Jadi mereka ini terdiri daripada anak-anak muda yang yang aktif di dalam organisasi yang berpusatkan kebajikan. Mereka mengumpulkan dana, mereka menjalankan kerja-kerja kebajikan. Dan mereka ini adalah dervish juga, iaitu pemula ataupun pelajar-pelajar yang diinisiasi ke dalam tarikat-tarikat sufi. Mereka ini mempunyai kumpulan-kumpulan tersendiri dan saling berlawan untuk melayan tetamu. Dan kata Ibn Battutah, layanan yang di Turki inilah oleh pemuda-pemuda akhiyah dan fityan inilah merupakan yang paling super, yang paling hebat, awesome, yang paling bagus yang pernah dialami oleh beliau sepanjang perjalanan. Dan mereka sehinggakan sampai ke tahap boleh berkelahi ataupun bergaduh merebut hak untuk melayan. Hak pertama untuk melayan tetamu yang hadir, terutama jika sekiranya mereka adalah daripada golongan-golongan orang soleh dan faqih-faqih fiddin. Raja-raja di kawasan ataupun daerah-daerah dalam takluk jajahan takluk Rom ini ataupun Biladul Rom, Turki ini dipanggil Bey. Yang saya faham sebagai Bey, kalau kita tengok filem-filem seperti Ertugrul itu tidak disebut Bey tetapi Bey. Dan macam contohnya Ertugrul Bey, Sulaiman Shah Bey kan, dan adik-beradiknya itu Gundodu Bey. Dan begitu juga yang taraf yang lebih tinggi sedikit dipanggil Jalabi. Okey, kita teruskan kepada perhentian Konya ataupun Kunyah. Ini ialah perhentian yang seterusnya, tempat di mana raja-raja Turki bertahta dan juga dimakamkan Plato ataupun Aflatun di situ. Dan kota ini dikatakan oleh Ibn Battuta dibina oleh Iskandar Al-Maqduni, Iskandar Zulkarnain ataupun Alexander the Great Macedonia. Dan di sini juga terletak makam Syekh Maulana Jalaluddin Rumi yang hidup pada tahun 1207 hingga 1273 Masihi, yang merupakan penyair agung, pengarang Masnawi dan pengasas tarikat Jalaliyah ataupun nama lainnya ialah Maulawiyah. Jadi kita cerita sedikit tentang sejarah penulisan Masnawi ini. Pada suatu hari dalam satu majlis ilmu Syekh ataupun Maulana Rumi ini, Jalaluddin Rumi, masuklah seorang penjual manisan ataupun peniaga manisan. Jadi manisan ini dipotong-potong dengan kecil dan kemudian dibawa ke dalam majlis itu. Tapi yang peliknya, manisan itu hanya diberikan kepada Maulana Jalaluddin Rumi. Tidak diberikan kepada murid-murid dan pengikutnya yang berada sama di dalam majlis itu. Apa yang lebih pelik ialah selepas makan manisan itu, Maulana Rumi telah mengikut penjaga manisan ini keluar dan terus hilang selama beberapa tahun. Jadi sehingga akhirnya para anak-anak murid beliau telah mencari tanpa ada hasil. Dan kemudian apabila tiba waktu yang dijanjikan oleh Allah SWT itu, maka Maulana Jalaluddin Rumi telah pulang sendiri tetapi tidak berkata-kata. Beliau hanya mendendangkan syair-syair ataupun puisi di dalam bahasa Parsi itu. Dan anak-anak murid beliau ini walaupun tidak faham, mereka telah berusaha untuk menulis
menulis dan mencatat setiap kali Maulana Rumi mendendangkan syair-syair itu. Jadi daripada situlah maka syair-syair ini telah dibukukan, dan Masnawi ini mempunyai nilai yang sangat tinggi di Turki itu, di mana kebanyakan penduduk-penduduknya sangat menghargai dan mengikuti nasihat-nasihat yang disebutkan di dalam syair-syair itu. Kata Ibn Battutah lagi tentang orang-orang Turki ini, Sultan dan rakyatnya amat menghormati orang-orang faqih, dan beliau berikan satu contoh, ataupun saya berikan satu contoh di sini. Sultan Muhammad Al-Birki telah meminta Ibn Battutah menulis beberapa hadis dalam bahasa Arab. Pada waktu itu Ibn Battutah tidak mampu bercakap Turki lagi dan tidak memahami langsung. Sebab itulah ada beberapa perkataan dalam bahasa Turki ini yang salah diimlakkan ataupun salah disebutkan oleh Ibn Battutah juga. Tapi masih boleh ditahqiqkan dengan baiklah oleh mereka yang selepasnya. Jadi Ibn Battutah ini bersama dengan seorang faqih kepada Sultan ini, dan beliau diminta oleh Sultan ini untuk menuliskan ataupun mencatatkan seberapa banyak hadis dalam bahasa Arab yang Ibn Battutah tahu. Jadi apabila ia diterjemahkan ke dalam bahasa Turki oleh alim Sultan itu, maka beliau sangat-sangat gembira dan mengurniakan hadiah yang banyak kepada Ibn Battutah. Dan antara lain sambutan terhadap beliau di kota ini, apabila masuk ke kediaman raja, beliau mendapati ada 20 khadam yang tampan berpakaian, yang lelaki, yang kulitnya putih kemerah-merahan, cantik semuanya, dan mereka memakai pakaian sutera yang sangat cantik. Balai itu juga merupakan balai yang cantik, yang terdapat kolam air, dan mempunyai singa tembaga yang memancukan air. Saya teringat kepada seni binaan yang dibuat oleh Profesor Said Muhammad Naqi Al-Attas di International Institute of Islamic Civilization di Jalan Duta dan Damansara itu, di mana memang diletakkan beberapa singa di satu pancuran air begitu, fountain, dan memangnya lambang kepada singa yang mengeluarkan air ini adalah satu lambang yang menunjukkan kepada kemurahan dan kehebatan raja-raja dan juga ketinggian ilmu. Dan begitulah Ibn Battutah telah meneruskan perjalanan beliau lagi ke Ayasuluk ataupun Seljuk dan Yazmir ataupun Izmir pada waktu moden sekarang ini. Jadi Izmir ini diperintah oleh Umar bin Ibn Sultan Muhammad Al-Birki, yang seorang yang berani, dan sebenarnya raja-raja di Turki ini sangat berani dan mereka melawan ataupun berjihad fi sabilillah dalam melawan tentera Kristian, tentera salib dengan begitu berani dan hebat, dan mereka tidak takut mati. Mereka sangat-sangat berdarah berwira. Jadi Ibn Battutah bercerita juga tentang pembelian jariah Rom di sini, dan beliau sendiri juga telah membeli 2 orang jariah yang salah seorangnya bernama Margarita.